Tapi bagaimana tahan ke tengah peluang dan gol! Dengan saingan Liga sudah pun membuka tirai, pelbagai cerita yang kita dengar melibatkan prestasi pasukan dan juga pemain ialah selepas berehat tanpa sebarang aksi kompetitif, tentulah ada kesannya. Dan ternyata kebimbangan tentang risiko kecederaan pemain bukan omong kosong. Tetapi itu tak bermaksud tidak ada pemain yang mencuri tumpuan dalam perlawanan pertama minggu lalu. Kupasan lanjut bersama dengan wartawan Fina Nasrom. Johor Darul Takzim memulakan langkah kanan dan menepati kelebihan di atas kertas dengan majoriti dibarisi tenaga luar dan hanya 4 pemain tempatan sahaja yang diletak kepercayaan memulakan kesebelasan utama. Kelincahan Leandro Velasquez tidak perlu dipersoalkan selain Natsu Insa banyak main peranan sepanjang 90 minit bersama dengan kelibat Safawi Rashid dalam aksi tempoh hari. Walaupun Kedah tampak tenggelam dengan kelebihan dan kejayaan yang dipamer JDT pada Jumaat lalu, kelibat pemain import baru Kedah, Rabih Ataya dan Anumantan Kumar banyak membantu skuad Aidil Syahrin Saha. Gandingan 3 serangkai membabitkan Ataya, Kepa Sherman dan Cece Kipre mampu cetus bahaya, namun mereka memerlukan sedikit masa untuk cari keserasian. Dalam pada itu, pertembungan musuh tradisi Selangor Pahang gagal menepati jangkaan. Hasrat untuk melihat aksi sengit di antara kedua pasukan tidak berlaku dan Selangor nampaknya mudah mendominasi permainan pada Sabtu. Menerusi 2 jaringan yang disumbang Oliver Buff, ternyata pemain ini bakal jadi orang penting sepanjang saingan musim 2021 buat Selangor. Kelibat Buff mencuri tumpuan sejak aksi persahabatan di antara Kuala Lumpur dan Selangor sebelum saingan musim 2021 membuka tirai. Ife Dayo Olusegun tidak ketinggalan, bezanya dia banyak rangka pergerakan dan mengucak-acirkan pertahanan Pahang, namun hasrat sumbang jaringan tidak berlaku. Pahang ternyata masih memerlukan sedikit masa untuk kembali kepada kredibiliti sebenar mereka. Merujuk kepada situasi 4 pemain import yang terpaksa turun padang walaupun belum pulih sepenuhnya dari kecederaan, banyak perangkaan perlu dilakukan Thomas Dooley. Pujian wajar diberikan kepada Nur Azam Aziz yang nampaknya masih kekal dengan prestasinya, namun sokongan dari posisi di jentera serangan gagal membantu pemain ini. Bandingkan kepantasan gol menembus gawang last season, pemain Terengganu Sanjay Shagomedov skor pada minit ke-18 dalam pertemuan dengan Perak, dan musim ini gol terpantas adalah pada minit ke-29 hasil jaringan player Penang David Rowley. Baik, sementara itu dalam perlawanan Liga Super berlangsung pada Ahad, tuan rumah Perak FC gagal mencipta kemenangan dalam perlawanan pertama apabila seri tanpa jaringan menentang PJ City FC. Perak FC yang dibimbing jurulatih baru Chong Yi Fat tidak dapat mencari jalan untuk menembusi pertahanan ketat pelawat. Malah tuan rumah juga kelihatan ketandusan idea dalam rangka gerakan menentang anak buah P Maniam, terutama dalam babak pertama. Bersama babak kedua, Perak FC gandakan serangan tetapi gagal menemui sasaran dan peluang terbaik ialah minit ke-48 bila percubaan pemain Perak terkena tiang. Begitu juga percubaan Gulaimi Depola dan Rafiuddin Rodin yang kedua-duanya tidak memberikan sebarang hasil hingga whistle penamat. Kita bersama Power Lady lah. Yes. Power Lady in football. Fina Nasrom. Ya, Fina Nasrom. Betul. Happy International Women's Day ya. Terima kasih. Okey. Selamat Hari Wanita Sedunia. Ya, Untuk anda berdua, okey. sejuk hati kita dengar. Macam hari kita lah hari ni. Ya, hari kita. Yes. Okey. Woman cakap pasal football ni. Woman cakap pasal football. No dulu. play-play ya. Okey. First story tadi kan tentang berita baik yang mungkin penonton akan dibenarkan untuk mengisi stadium untuk menyaksikan perlawanan. Apa implikasi untuk pasukan-pasukan yang rasa dah lama kot dah kemarau penonton kan? Betul. Impact dia kepada mereka. Sebenarnya ini bukanlah berita baik untuk penonton saja, penyokong saja. Sebenarnya ia memberikan satu berita yang cukup bermakna kepada pasukan-pasukan. Apabila berlakunya satu situasi di mana penonton tidak dibenarkan masuk ke dalam stadium, timbullah bila dah tak ada baru terasa. Betul tak? So banyak yang memberikan feedback apabila tiadanya pemain ke-12, mereka merasakan kehilangan serinya bola sepak itu. Dan dengan usaha yang dilakukan oleh pihak KBS bersama MFL dan FM, saya rasa itu adalah satu keputusan yang tepat dengan mempercepatkan proses kemasukan penonton ke dalam stadium. Tak kisahlah berapa peratus yang akan dibenarkan, sekurang-kurangnya ada. Sebab saya sebagai
wartawan yang hadir ke stadium untuk membuat liputan terasa kosongnya apabila tiada penyokong. Tak kisahlah penyokong dari segi memberikan motivasi ataupun memberikan ataupun apa sahaja, provokasi ataupun apa sahaja, semua itu akan memberikan impak kepada pemain-pemain. Dan itulah yang boleh dikatakan sebagai motivasi. Kena bu pemotivasi, kena puji pemotivasi. Dan itulah sebenarnya keperluan penonton dan penyokong untuk hadir ke stadium. Suasana tu kan penting. Okey, dalam tanpa sekarang ni motivasi itu, kita dapat lihat untuk aksi pertama, minggu pertama, aksi pertama dah pun berlangsung di mana untuk keseluruhannya ada 4 pasukan yang menang, maka poin penuh dan juga total 12 gol. So Fina, macam mana untuk perbandingan aksi pertama musim ni dengan perbandingan untuk musim lepas, dan mungkin juga kita nak tengok bagaimana dominasi pasukan yang obviously dulu kita bernampak JDT. Bagaimana agaknya untuk season ni? Okey, sebenarnya banyak yang kita boleh perkatakan selepas aksi pertama yang mungkin boleh dikatakan sebagai aksi pembukaan bagi musim 2021. Saya sebenarnya masih lagi melihat JDT sebagai orang kata power dalam pasukan dalam saingan liga musim ini, tetapi saya rasa musim ini mereka perlu berhati-hati dengan kelibat pasukan Selangor. Jika kita lihat di sini perbandingan dalam saingan Liga Super bagi 2020 dan juga 2021 tidak banyak bezanya dari segi jumlah gol, kad kuning, kad merah. Saya rasa dari segi perbezaan tidak banyak, tetapi apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah beberapa situasi di mana melibatkan kecederaan pemain yang boleh dikatakan baru first game tapi dah ramai yang berhadapan dengan masalah kecederaan. Dan itulah yang mungkin boleh memberikan satu situasi baru yang perlu digusarkan oleh pengendali setiap jurulatih dan juga perkara ini melibatkan persediaan skuad kebangsaan. Apa yang boleh kita simpulkan di sini juga selain daripada pemain-pemain yang boleh dikatakan sebagai pemain yang mampu menyelah dalam saingan perlawanan pertama, saya juga ingin sekali memuji kelibat pasukan PJ City yang nampaknya mampu bersaing dengan pasukan Perak walaupun mereka beraksi tanpa import. Berjaya mengikat kedudukan seri adalah sesuatu yang cukup baik. Boleh dikatakan wow kan? Okey, Fina, ada sesuatu yang dikongsikan kan? Ya, saya sebenarnya baru nak cakap. Sebenarnya saya dapat reaksi daripada pemerhati bola sepak kita, Datuk Richard sekali, yang mungkin lebih tepat ataupun lebih arif dengan situasi yang sedang berlaku ketika ini. Saya percaya semua pemain berada di landasan yang betul, kerana dengan kekurangan sebegini, tidak siapa pun boleh saya katakan boleh start off dengan 100% punya effort. Ya, apatah lagi mereka juga ada satu musim yang panjang. So, pemain-pemain ini juga harus menjaga diri mereka dari apa jua kelebihan, tambahan pada diri mereka. Ya, ada kesan dia, risiko dia tu ada, tetapi pengurusan pasukan saya rasa harus peka dalam aspek ini supaya menidak guna kapasiti maksimum setiap pemain itu bermain. Kalau tidak, seperti mana kita ketahui Pahang, Kedah dan Terengganu dan sebagainya, kemungkinan besar akan hilang pemain-pemain tonggak-tanggak mereka dalam pertengahan musim nanti. So keberkesanan itu harus diurus baik, urus takbir dengan baik, supaya keseimbangan kekuatan itu harus digunakan pakai dengan sebaik mungkin. Kerana ini adalah satu cabaran besar pada mana-mana pasukan dan jurulatih, mana-mana jurulatih. Kerana untuk mendapat keputusan satu, tetapi mengurus takbir kecederaan itu adalah faktor utama dalam pandemik ini. Kejutan saya masih lagi percaya kepada Terengganu. Terengganu mempunyai satu struktur yang baik, persiapan yang baik, pemain mempunyai depth bermakna mempunyai keseimbangan pemain-pemain simpanan dalam bangku simpanan pun. Makna dalam aspek itu saya percaya Terengganu boleh membawa satu kejutan dalam liga ini dan mereka juga akan menjadi giant killers lah kepada pasukan-pasukan GAH yang diperkatakan. Favorite Datuk Richard pun pilih Terengganu. Saya pilih Selangor, tapi Adeline dengan Suzana mungkin ada pilihan anda untuk menyelah pasukan menyelah?
Saya rasa Selangor mungkin, tapi based on first game je kan. Betul. Dan kita nak move ke second match kan. Based on apa yang Fina dah tengok berdasarkan perlawanan pertama, mungkin apa perubahan ketara yang akan dilakukan oleh pasukan menjelang aksi kedua pada Selasa dan Rabu? Kalau saya Fina, saya suka nak melihat Kuala Lumpur beraksi lebih baik, lebih agresif sebab dengan kualiti pemain yang ada. Sebab itu kalah kan? Ya, dan kredibiliti jurulatihnya Ben Hodak. Mungkin perubahan daripada Kuala Lumpur yang saya sekarang ini dambakan, itu kalau bagi saya lah. Betul, saya setuju. Sebab kalau dilihat dari segi pramusim, Kuala Lumpur nampaknya memang menyelah. Apabila mereka berjaya melakukan kejutan ketika aksi persahabatan dengan pasukan Selangor, dan dengan keputusan itulah orang kata aksi persahabatan tak boleh dikira. Sebenarnya kompetitif yang memainkan peranan lah. Dan saya ingin sekali melihat sesuatu yang lebih menarik berjaya ditampilkan oleh pasukan Seri Pahang, yang saya mahu sekali melihat mereka kembali kepada kredibiliti sebenar mereka. Jika dilihat dengan aksi pasukan Selangor tempoh hari, nampak mereka begitu sukar untuk mencari rentak, dan dalam masa yang sama juga masalah kecederaan awal-awal dah membelenggu sebab pasukan dah lama ini. dia orang tak aksi kompetitif kan. Saya ingat kata masa tu. Ed kata Seri Pahang ni seolah macam satu pasukan baru pula. Ya. Kan? Tetapi sebenarnya alasan tu tak boleh diguna pakai kerana semua pasukan berhadapan dengan situasi yang sama. Sepatutnya setiap jurulatih perlu memainkan peranan mereka. Apa yang perlu dilakukan jika situasinya sebegini. Dalam hal ini, dalam situasi ini, kebijaksanaan jurulatih memainkan peranan. Dan strategi yang tepat akan menyaksikan pasukan meraih 3 mata lah. Yes. Okey, terima kasih Fina Nasrum. Saya rasa sama-sama. untuk pusingan pertama ni lengkap dah Fina jawab. Lengkap. You dah sinopsiskan semuanya. Terima kasih Baik, Fina. terima kasih Fina Nasrum. Okey, selepas round 1, ini adalah kedudukan Liga di mana 4 pasukan berjaya meraih kemenangan dan berkongsi 3 mata, sementara UiTM, KL, Pahang dan Kedah belum lagi menemui sentuhan dan terpaksa akur tiada sebarang mata lagi.